Okay, apa khabar semua hari ni, sihat? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih tanya. Sejuk tak? Best? Betul best. Panas? Oh, kat sana panas ya? Nak buka kipas? Itu kalau buka kipas, kena saya tak? Dekat situ. Bising ke tidak? Mana Ustazah Fakhrunisa? Kalau buka kipas tu bising tak? Tak. Cuba buka. Makcik panas. Makcik panas, kipas. Rasa kat sana panas eh? Aircon tak kuat eh? Yang tengah sana kakak, bukan yang ni. Kalau sejuk jangan marah tau. Kalau sejuk tutup, oh senang aja. Kalau sejuk tutup, tak payah bising-bising. Boleh? Jangan kuat sangat nanti kan tak dengar pula. Saya rasa suara saya tertutup agak macam tak berapa. Ya? Sejuk. Tak apa, saya kat depan sini. Yang penting bukan atas saya lah. Kalau buka kat sini memang lah. Lisa okey? Panas tak? Oh, dah on okey dah. Seram pula tengok kipas ni. Okey lah, mudah-mudahan ya. Yang sebelah sini okey, nanti kan merajuk pula. Prihatin sana je. Oh, yang duduk kerusi je kita, yang duduk kat sini tak prihatin. Panas tak? Okey, yang tengah okey, yang tengah semua okey. Kena tanya juga tengah. Belakang tak ada ya, belakang. Nanti tanya makcik duduk atas kerusi je. Kita yang duduk kat sini tak tanya kan. Tanya jugalah, okey. Baik, hari ni muka surat berapa kita? 463? Tak apalah, biarkan je 463 tu. Masuk terus bab 8 ya. 463 tu bincang tentang jalan yang benar. Kita dah masuk perbincangan tersebut pada topik nombor 5 kalau nakkan lagi perbincangan itu sila rujuk topik nombor 5. Jadi sebab tu nombor 7 tu saya tinggalkan kerana ada persamaan daripada sudut perbincangan. Apa dia Kak Som? Oh, 57 tak nak? Oh, kenapa? Okey, sekarang kita masuk muka surat 465. 465 topik yang ke-8. Bertajuk bagaimana anda mengenal Rabb. Okay, bagaimana anda mengenal Rabb? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa subtopik kecil yang dimuatkan di dalam topik kita nombor 8. Kita ada hingga sampai di situ G A, B, C, D, E, F, G. Jadi pagi ni saya nak masuk A dulu. Kita baca A sahaja pagi ni. Ini ringkas Boleh sampai 1 jam tak? Boleh Okey, baik. Poin kita yang A di sini, yang tidak kenal diri sendiri, tidak mengenal pencipta. Yang tak kenal dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang tidak mengenal pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, perenggan yang pertama, ketahuilah bahawa Allah telah menciptakan sebuah rumah di dalam dada anda, iaitu hati. Okey, cuba tengok hati masing-masing. Tak nampak? Ada rumah tak? Nampak no? Tengok hati. Nampak? Tak nampak? Tak nampak rumah? Betul ni? Rasa saja. Oh. Bumbung tak ada ya? Pintu, tingkap semua tak ada.
memang tak ada rumah lah. Tapi kenapa dia kata ada rumah tu? Ibarat sahaja. Dia kata Allah telah menciptakan sebuah rumah dalam dada anda, iaitu hati. Jadi hati ni diibaratkan seperti rumah. Okey. Maka dia kata begini, Allah juga telah menempatkan di dalam dada anda sebuah arash, iaitu singgah sana untuk mengenalnya. Di atas arash itulah bertakhta sifat tertinggi. Sifat tertinggi ni maksudnya ialah mengenal, mencintai dan mengesahkan Allah Azza wa Jal. Okey, macam ni dalam diri kita ni, setiap daripada diri kita, semua orang ada hati ke tak ada hati? Siapa tak ada hati angkat tangan. Oh, tak ada hati mati. Habis kalau aku tak ada hati tau dekat dia. Itu lain Aku tak ada hati dekat dia. Macam mana? Oh, tak ada feeling. Macam-macam. Tak ada hati, tak ada feeling. Oh, tu bukan hati yang dimaksudkan je lah. Feeling lah ya. Oh, begitu. Pandailah korang ni experience Susah nak cakap. Itulah kan. That experience susah nak cakap. Dah makan garam banyak sangat. Sebaik tak darah tinggi. Okay. Jadi dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan satu anggota, kita panggil ia sebagai hati. Jadi hati ini, jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia seperti rumah yang diciptakan untuk menjadi tempat adanya sifat-sifat yang tertinggi. Sehingga bila adanya sifat-sifat yang tertinggi itu, ianya menjadikan hati tersebut sebagai singgah sana pada diri kita. Singgah sana ni selalu kita faham macam mana? Tempat yang paling atas kan, yang kita duduk, yang menjadi raja, yang memandu, yang memimpin kita untuk segala perkara. Tapi hati ini bila ianya memiliki sifat-sifat yang mulia itu tadi, sifat yang tertinggi ini, sebagaimana tadi dijelaskan dalam perenggan itu, maksudnya mengenal Allah. Dalam hati ini, bila kita ada rasa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada mencintai dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna hati kita ni umpama singgah sana. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Nabi ingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam setiap daripada diri kita ini, dalam jasad kita ini ada seketul daging. Nabi SAW bersabda lagi, Nabi kata begini, idza salahal jasadu kullu. Jika seketul daging itu ianya baik, maka akan baiklah keseluruhan jasad kita ini. Namun Nabi sebutkan wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau seketul daging itu ianya rosak, maka akan rosaklah seluruh jasad kita. Nabi kata begini, ala wahiyal qalb. Ingatlah bahawa itu adalah hati. Jadi hati kita, ia umpama raja yang ada pada diri kita ini, yang diletakkan dalam satu tempat, kita panggil sebagai singgah sana. Bila ia baik, maka baiklah keseluruhan diri kita. Tapi kalau hati kita ini dia rosak, ada penyakit, ada masalah, keseluruhan tubuh kita akan jadi masalah. Jadi Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, bermakna bila kita inginkan hati itu memiliki singgah sana yang sangat tinggi, hati tersebut perlu memiliki sifat yang tertinggi itu juga, iaitu apa tadi? Mengenal, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hatinya kosong daripada rasa nak kenal Allah, daripada rasa cinta Allah, rindu Allah, semua tu tak ada. Yang ada hanyalah kemaksiatan, dosa yang ada pada hati dia, itulah yang akan merosakkan sehingga singgah sana tu tak nampak. Jadi ini penting mengapa kita perlu menjaga hati kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang ciri orang yang afdal. Saya kira banyak kali saya dah sebutkan tentang hadis ini. Ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan dia tanya kepada Nabi, ayyul muslim afdal? Muslim yang mana satu? Bila kita tengok dia, itulah Muslim yang paling utama. Muslim yang baik, Muslim yang bagus kan? Sebab
Muslim ni kalau nak kata orang yang beriman, orang Islam ni ramai, semua orang boleh mengaku diri dia seorang yang beriman dan seorang yang Muslim. Tetapi mana satu yang terbaik? Afdal. Nabi SAW memberikan kepada kita dengan dua ciri utama tentang Muslim yang paling utama itu. Nabi kata kepada dia, kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Setiap Muslim yang mana mereka itu mahmum al-qalb wa saduqil lisan. Okay? Ada dua ciri Muslim yang baik Nabi SAW sebutkan kepada kita. Hadis ni hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Satu, Nabi SAW sebutkan Muslim yang mana mahmum al-qalb. Kedua, Nabi kata apa tadi? Saduq al-lisan. Saduq al-lisan maksudnya ialah memiliki lisan yang benar, lisan yang baik. Orangnya jujur. Ini kita panggil sebagai Muslim yang paling utama. Jadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar tentang dua kriteria yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, Nabi SAW pun ditanya oleh mereka, wahai Rasulullah, jika tentang saduqul lisan, orang yang lidahnya benar, yang jujur ini kami sudah mengetahui. Tetapi bagaimana keadaan orang yang mahmum al-qalb? Okay, dalam bahasa Arabnya begini ejaannya. Okay, mahmumul qalb. Di kalangan para sahabat tanya, kalau mahmum al-qalb tu macam mana? Okay, bagaimana orang ini? Jadi Nabi SAW memberikan kepada kita dengan beberapa lagi keadaan untuk menunjukkan orang yang mahmum al-qalb ini bagaimana. Nabi kata apa? Mahmum al-qalb huwa at-taqiyun naqiyyu. At-taqiyun naqiyyu, iaitu orang yang mana hatinya bertakwa kepada Allah. Okey? Okey, at-taqiyun naqiyyu. Naqiyyu nak cakap apa At-taqiyun naqiyyu. At-taqiyun naqiyyu. Orang yang mana jiwanya bersih. An-naqiyyu. Kemudian Nabi kata apa? La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Okay, la ithma, tidak ada dosa. Tidak ada kezaliman. Tidak ada dendam. Tidak ada dengki. Macam mana? Senang tak hati ni? Susah? Part mana yang susah? Oh, dosa susah, takwa senang. Oh, dosa tu susah ya, takwa tu senang.
Nak Q pun senang bersih hati senang Boleh insyaAllah. Dengki pun senang Dengki senang. Okay, so kita ada berapa tu? Semua susah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. 6 ciri orang yang digelar sebagai makhmumul qalbi. Okay, makhmumul qalbi inilah Muslim yang paling utama, yang paling baik, yang paling afdal. Di kalangan kita semua memiliki dua perkara ini, iaitu makhmumul qalbi, saduqul lisan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan maksud makhmumul qalb di situ ialah at-taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada, iaitu orang yang mana hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang hatinya bersih, yang dalam hatinya itu tidak ada sebarang dosa, dalam hati tersebut juga tidak ada sebarang rasa nak menzalimi orang lain, dalam hati tersebutlah hati yang mana kita kata tidak ada dendam pada orang lain, dan yang paling penting tidak ada dengki antara sesama kita. Maka orang yang begini, bila dia memiliki hati tersebut, kita dapati bahawa ada singgah sana pada diri dia. Okay, yang bertakhta. Dalam hati itu kita kata bukan bertakhta kerana cinta, tapi di sini kita kata bertakhta ialah kerana memiliki sifat-sifat yang mulia. Kerana mereka yang memiliki ataupun mereka yang betul-betul berpegang untuk memiliki hati yang ada 6 ciri ini, inilah yang kita panggil orang yang mana mengenal Allah, mencintai Allah dan dekat pada Allah. Barulah kita panggil di sini hatinya hati seperti singgasana. Cantik kan, duduk di bahagian paling atas yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hiasi ia dengan penuh keredaan pada hati tersebut. Dan dalam hadis ini Nabi SAW dalam perenggan ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengingatkan kepada kita, dan inilah gambaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy-Nya, iaitu dengan zatnya, dan dalam konteks terlepas sama sekali dari makhluknya. Itu tak sama dengan makhluk. Bersemayam tu maksudnya cara Allah lah jangan fikir dengan sebagaimana cara kita. Hadis riwayat siapa tadi? Saya tulis? Saya tulis tak? Tak tulis tak apalah. Kena tulis sendiri Okay. Hadis riwayat Ibn Majah sahih. Okay, status hadis adalah sahih. Tadi hadis yang pertama riwayat siapa? Imam Al-Bukhari. Jadi penting sifat mengenal, mencintai dan mengisahkan Allah Azza wa Jalla ini berada dalam hati kita sebagai seorang muslimah. Kerana apa? Dalam keadaan kita ini menjalani kehidupan, kita tak boleh untuk membiarkan hati kita kosong tanpa ada ketakwaan. Kerana kalau tak ada ketakwaan, itulah yang akan menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Sorry sekejap. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Kerana seorang Muslim itu ianya adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kemudian Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yazlimuhu, jangan menzaliminya, wala yakhzuluhu, jangan menghinanya, wala yahqiruhu. Yakhzul menghina Jangan biarkan dia. Wala yakhzuluhu, jangan biarkan dia. Wala yahqiruhu, jangan menghinanya. Itu betul terjemahannya.
La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu. Jangan kamu menzalimi antara satu dan yang lain. Jangan kamu membiarkan, maknanya kita buat tak kisah je apa berlaku pada saudara kita, tak ambil tahu, tak nak tahu, tak apalah nak terduduk ke apa tu masalah dia lah, tak ada kena mengena kita rasa begitu. Kemudian Nabi ingatkan la yahkiruhu, jangan menghinanya. Ini merupakan hak sesama kita. Kemudian Nabi SAW kata apa? At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Okey, takwa tu dekat sini. Kita faham bermakna ketakutan kita kepada Allah ianya berada dalam hati kita. Sebab tu Nabi kata at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. 1, 2, 3. Begitu keadaannya. Lalu Nabi SAW ingatkan bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianya dikira menghina saudaranya apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan kejahatan apabila dia itu menghina saudaranya. Al-muslimu kullul muslimi kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Terbalik. Al-muslimu 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apa yang haramnya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, iaitu kehormatan dirinya. Jadi ada banyak perkara yang Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan tingkah laku kita ini yang boleh kita gabungkan dengan peranan hati yang ada pada diri kita. Bila hati seseorang dipenuhi dengan ketakwaan, dia tidak akan melakukan kezaliman kepada saudaranya. Bila hati seseorang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, hatinya bersih, kita ambil poin tadi yang ada 6 tu kan. Hatinya bersih, tidak ada rasa nak menzalimi, tidak ada rasa nak mengkhianati, tidak ada rasa dengki, dendam, benci. Semua ini ada dalam hatinya tu kan. Perkara-perkara ini akan menjadikan dia seorang Muslim yang saling menjaga antara satu dan yang lain. Kerana Nabi pesan bahawa kita semua ini adalah bersaudara yang perlu dijaga sehingga tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dihina. Dan haram hukumnya jika sekiranya kita mengganggu darah saudara kita, maknanya nyawanya. Suka-suka hati nak bunuh kan, member sebelah boleh? Contoh je lah, jangan buat suka-suka hati nak bunuh orang, tak boleh. Jadi Nabi kata haram hukumnya. Kemudian hartanya, tak boleh sesuka hati ambil harta kan, walaupun kita rasa macam kita ada hak, tapi tak boleh untuk kita ambil sesuka hati. Begitu juga dengan ird. Ird ni maksudnya kehormatan. Tidak boleh kita mengganggu kehormatan kawan-kawan kita, teman-teman kita, perlu dijaga ia supaya hati kita juga baik. Jadi dia tak ada, banyak kali saya ingatkan konsep hati baik, perbuatan buruk tu tak ada tau. Ataupun kata mulut jahat, hati baik, tu tak ada. Sebab daripada kesemua hadis, saya bawakan 3 hadis tadi kan. Satu hadis riwayat Imam Muslim, kedua hadis riwayat Imam Majah dengan sanad yang sahih. Tadi saya baca hadis riwayat siapa? Muslim. Okay. 3 hadis ini menunjukkan kepada kita, orang yang hatinya baik, dia bertakwa kepada Allah, keseluruhan dirinya adalah baik. Pertuturannya baik, tindakannya baik, pemikirannya juga baik. Dia begitu keadaannya. Jadi tak ada konsep yang kita kata mulut jahat, hati baik. Ini tak ada. Jadi hati-hati bila kita cakap, tak apa, aku ni memang mulut aku memang jahat tapi hati aku baik. Kau mana tahu. Ini semua tak ada. Jangan gunakan sentimen-sentimen macam ni kan. Sebab apa, kita nak memenangkan diri kita sendiri. Kadang-kadang itu masalah. Jadi tak boleh. Kita sesuka hati menggunakan ayat-ayat sedemikian, sedangkan nas, dalil menunjukkan sebaliknya. Nas yang banyak menunjukkan bahawa orang yang mana mulutnya baik, hatinya baik. Okey? Orang yang mana hatinya baik, mulutnya baik. Hatinya baik merupakan cerminan kepada segala tindakannya. Kalau kita memiliki tindakan yang tidak baik, hati yang tidak baik, takkan kita nak kata kita baik? Dia kontradik kan? Macam pelik. Tak pelik? Pelik. Tapi asal ramai orang gitu?
Banyak. Asal banyak orang gitu Kita dengar pelik tapi ramai orang gitu. Saya pun jumpa ramai orang macam tu. Tak faham, sangat tak faham. Baik, apa yang baiknya? Tapi kata hati dia baik. Oh, hati dia baik. Tapi mulut dia jahat. Oh, dia cakap aja. Oh, bagus saya kakak. Dia cakap aja. Betul lah kan. Aku cakap aja. Macam itu kan. Tapi hati aku baik. Bukan aku maksudkan. What do you mean? Bukan aku maksudkan. Apa maksud? Bukan aku maksudkan. Aku tak maksudkan macam itu. Kau tak maksudkan macam tu, asal kau cakap gitu Kita fikir kan. Siapa yang kita fikir, selalunya kita akan luahkan. Kita akan cakap. Jadi kalau kita kata kita tak maksudkan, tapi kenapa cakap? Dia tak maksudkan tapi cakap. Pelik tu. Pelik, sangat pelik. Sedangkan ia adalah teorinya selari. Okay? Hati kita baik, perbuatan kita baik, penuturan kita baik. Dia juga tak boleh kita kata kalau mulut baik, hati jahat. Ni memang masalah jugalah. Mulut baik, hati jahat. Macam mana tu? Mulut baik, hati jahat. Maknanya mulut manis kan. Sakinah cantik kau hari ni Sakinah. Ya Allah. Cantik kau. Aku tengok muka kau gebu je. Belakang kita cantiklah sangat. Nyampak aku tengok muka dia hari-hari. Geli. Itu maknanya hatinya jahat. Dalam dia muka kan, mulutnya baik kan. Depan kita bukan main kan. Depan kita puji sana, puji sini. Belakang kita, ya Allah, berbakul-bakul je kutuk kita. Kan dia lawa sangat. Nyampak aku hari-hari tengok muka dekat IG. Geli. Saya bagi contoh je. Tapi saya cantik kan? Subhanallah. Taklah saya gurau je. Ini gurauan saya betul-betul bergurau tadi. Tengok macam senyap je semua kan. Bagi ketawa sikit lah. Tengok muka serius satu. Bagilah semua ketawa sikit kan. Kalau tak nanti kan Melayu je. Tiba je. Bagi contoh yang buat menggegarkan keadaan tu. Dengan aircon yang ni kan. Lagi ucik ujung sana. Okey, kipas. Okey jangan tidur cik Boleh lah. Betul jawab. Lawak tak? Boleh lah. Itu kalau kau tak boleh cakap. Kalau kita kata, kalau orang tanya, cantik tak? Boleh lah. Itu maknanya 50-50 tau. Tak baik lah. Benci tu. Tak baik cakap gitu tau. Tu maknanya 50-50. Boleh lah. Macam nak tak nak kan. Sedap tak masak? Boleh lah. Sedap tak sedap lah. Aku telan je. Macam gitu keadaannya kan. Subhanallah. Tapi kalau nak cakap tak cantik pun nanti takut orang kecil hati. Masalah pula. Sekarang nak jujur ke tak nak jujur? Dah dalam dilema lah pula sekarang Nanti aku cakap dia tak cantik, dia kata mulut aku jahat pula. Baru belajar mulut jangan jahat. Kan? Aku cakap dia cantik, tipulah pula. Aduh, boleh lah. Guna ayat tu, boleh lah. Alhamdulillah, boleh lah. Ciptaan Allah. Sebab kita ciptaan Allah, Alhamdulillah. Macam itu je lah guna ayat-ayat macam tu. Saya cakap apa tadi sampai masuk? Okey. Jauh sangat pergi tu. Baik, terus kita masuk kepada perenggan berikutnya. Tinggalkan sajalah benda tu. Sampingan saja, anggap advertisement. Okey, baik di sini. Sifat tertinggi yang berupa pengenalan, kecintaan dan pengesaan terhadap Allah itu bertakhta di atas singgasana hati. Di atas singgasana itulah terhampar keredaannya. Dia Azza wa Jal meletakkan bantal-bantal syariat dan perintahnya di sebelah kanan dan kiri. Inilah yang kita dapati bila hati kita merupakan hati yang baik, hati yang
dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenal Allah, mencintai Allah dan mengesahkan Allah. Hati orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada hati tersebut dengan keredaannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hiasi dalam hati itu dengan syariat dan perintahnya. Perkara ini sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi. Hati orang yang baik ianya adalah hati yang terpandu, terkawal, yang dipimpin di atas syariat dan hukum hakam. Jadi hati yang baik ini, inilah yang kita panggil sebagai hati yang tidak dihinakan pada hari kiamat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-87 hingga 89, antara intipati doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wahai Allah, la wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini maknanya lah hari kiamat. Minta pada Allah jangan hinakan kita pada hari kiamat. Kerana hari kiamat ini ialah hari yang sangat dahsyat. Kita ni boleh diletakkan pada satu keadaan yang sangat hina jika sekiranya kita tidak beramal soleh dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Pada hari yang mana tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Pada hari kiamat kelak, kita ni semua nak selamatkan diri masing-masing. Kita tak fikir dah suami kita yang kita sayang sangat tu. Kita tak fikir tentang anak-anak kita kan, yang kita risau 24 jam. Kita tak fikir. Tapi kita semua fikir tentang diri kita sendiri. Adakah kita akan selamat pada hari itu? Kita pun tak ada terfikir tentang harta yang kita duk kumpul dah. Yang hari ini kita sibukkan 24 jam sampai tinggalkan solat mungkin, sampai lupa untuk baca Quran, sampai lupa untuk berzikir kepada Allah. Yang 24 jam kita fikirkan tentang kita punya harta, duit ni nak buat macam mana, nanti aku mati macam mana, berebut ke tak? Fikir semua tu kan, kita fikir tentang tu semua. Tapi dalam doa ini Nabi Ibrahim kata apa? Pada hari kiamat kelak, harta dan anak-anak, kedua-dua ini adalah perkara yang tidak memberikan manfaat. Kerana kita semua takut dengan diri kita sendiri. Adakah kita akan selamat daripada azab Allah? Adakah kita ni akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jal? Adakah kita ini akan selamat daripada api neraka Allah? Itulah yang bermain dalam pemikiran kita bila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam barzakh. Kita semua akan ketakutan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa ini baginda menyebutkan begini, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Melainkan orang yang hatinya selamat. Hati yang selamat itulah yang tadi tu, yang memiliki ciri-ciri itu tadi, kan? Jadi kita faham begini, orang yang mana dia nak selamat dunia dan akhirat, dia perlu memiliki hati yang baik. Hati yang memiliki singgah sana itu tadi. Yang mengenal Allah, mencintai Allah dan mengesahkan Allah. Kerana Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika dia mentafsirkan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89 itu tadi, pada lafaz biqalbin salimin, dengan hati yang selamat itu, dia kata apa? Maksudnya ialah hati yang selamat minad danasi wasyirki. Hati yang selamat daripada kekotoran dan kesyirikan. Bermakna orang ini dia mengesahkan Allah, dia mengenal Allah, dia mencintai Allah, maka sebab itu dia selamat. Kalau kita merujuk kepada pendapat-pendapat yang lain menyatakan bahawa orang yang hatinya selamat itu ialah orang yang mana dia tahu bahawa Allah itu benar. Hari kiamat itu bila datang itu adalah perkara yang benar. Dan kebangkitan daripada alam kubur adalah benar. Dengan kata lain, orang inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dalam pendapat yang lain mengatakan bahawa maksud daripada qalbun salim pada surah Asy-Syu'ara ayat 89 itu ialah hati yang sihat. Huwa qalbun sahih, iaitu hati yang sihat. Kerana apa? Itulah yang kita panggil sebagai hati orang yang beriman.
Hati orang yang beriman ialah hati orang yang sihat. Ingat ya muslimah, anda di hadapan saya ini semua adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna hati anda adalah hati yang sihat. Jangan cemarkan hati anda dengan perkara-perkara yang boleh mengotorkannya. Dan jangan buat perkara-perkara yang boleh mencemarkan kesucian hati yang memang dah Allah berikan pada diri kita ini. Kita jaga sebaik-baiknya hati kita ini. Kerana dalam ayat ini dijelaskan bahawa kita kalau nak tahu hati kita sakit ataupun tidak, itu adalah hati orang yang munafik. Qalbun sahih, hati yang sihat, huwa qalbun mu'min. Dia adalah hati orang yang beriman. Tetapi kalau qalbun munafik, huwa qalbun marid. Hati orang yang munafik itu adalah hati orang yang sakit. Kita tak nak memiliki hati yang sakit. Hati kita nak sentiasa baik. Kerana tadi di awal kita bincangkan, kita nak adakan singgah sana yang begitu tinggi dalam hati kita ini. Sehingga singgah sana tersebut dipenuhi dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak boleh memiliki singgah sana itu jika hati kita kotor. Ada dengki, ada rasa nak menzalimi orang lain, cemburunya tak bertepi, matanya asyik merah saja. Kan, asyik sakit hati dengan orang lain, tak boleh tengok orang lain senang. Kalau gitulah hati kita, kita tak boleh mencipta ataupun membina singgasana yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan dalam hati kita ni. Singgasana itu akan runtuh kerana tak mungkin bergabungnya cinta Allah dan cinta kemaksiatan. Dia tak mungkin. Sebab itu ada di kalangan pendapat ulama mengatakan orang yang mana dia membina segala kekotoran dalam hati dia dengan meletakkan kedengkian, kezaliman, kebencian dalam jiwanya itu, dia tidak membina singgah sana yang sebagaimana kita maksudkan itu tadi. Tetapi singgah sana tersebut kita panggil ia sebagai singgah sana syaitan. Bayangkan kalau dalam diri kita ni ada singgah sana syaitan yang duduk bersemayam dalam hati kita ni, bermakna syaitan itulah yang memandu kita. Setiap tindakan, setiap ucapan, setiap apa yang kita fikirkan, syaitan itulah yang memandu kita. Kerana kita meletakkan segala kekotoran dalam hati kita. Yang berbina dalam hati itu ialah singgasana syaitan, bukan singgasana yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Kita tak nak, kita kalau boleh singgasana syaitan letaklah jauh-jauh. Jangan kita ambil, jangan kita dekat. Jangan pun kita ada satu keinginan sedikit pun untuk meletakkan singgasana syaitan itu dalam hati kita. Kita inginkan singgasana yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Yang mana ianya dihiasi dengan bantal-bantal syariat, bantal-bantal perintah. Sebab biasanya kalau kita kata singgasana ni dia akan ada bantal-bantal yang ada kat kanan kiri kan, untuk kita lepak-lepak, kita panggil lepak-lepak lah relax-relax, boleh peluk-peluk bantal itu. Sekarang kita ni kalau nak peluk bantal, biar kita peluk bantal itu adalah bantal syariat. Kita peluk bantal yang mana mengajak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru cantik singgah sana kita. Maka sebab tu di sini dia kata begini, dan dia Subhanahu Wa Taala pun membukakan pintu syurga kasih sayangnya yang mengarah kepada kemesraan dan kerinduan berjumpa dengannya. Sesiapa yang memiliki singgah sana ini dalam hatinya, memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan peluang untuk sentiasa membuka pintu syurga tersebut. Kerana hati ini dah cukup baik kan? Orang yang hatinya baik insya-Allah, memang dia itu adalah penghuni syurga. Kena ingat ya, hati yang baik, hati yang kotor, hati yang jahat ini bukan ciri-ciri penghuni syurga. Jadi sebab itu kita nak memiliki hati yang baik agar hati tersebut mampu untuk menuntun kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bincang tentang singgah sana ini, kita perlu ingat juga syurga yang paling dekat dengan singgah sana Allah ialah syurga Firdaus. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ingatkan kepada kita. Ingat dia begini ya, Nabi ingatkan. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kata, syurga ini memiliki 100 tingkatan. 100 tingkat. Setiap tingkat syurga ni luasnya ialah antara langit dan bumi. Boleh bayangkan? Syurga ada 100 tingkat. Kita bayang rumah flat kita paling tinggi berapa?
Flat kakak berapa? 15? Okey. Oh, tak sampai 100 ya. 12 lah kan? 12, 15 gitulah ya. Okey. Tingkat naik bukan menurun ya. Kalau neraka menurun. Tapi kalau syurga naik. Okey. Dalam keadaan yang naik itu, kita dapati Nabi kata ada 100 tingkat. 100 tingkat ini, setiap tingkat luasnya antara langit dan bumi. Terlampau besar, terlampau tak boleh nak fikir. Saya tak boleh bayangkan. Bayangkan setiap tingkat. Kita lah tingkat 1, tingkat 2 dekat je boleh naik tangga. Tapi kalau syurga tak boleh macam tu. Kan nampak sangat luas. Seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW ingatkan kepada kita, wa inna a'lahal firdaus. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Okay, syurga yang paling tinggi syurga Firdaus. Wa innal arsya 'alal Firdaus. Arasy Allah berada di atas syurga Firdaus. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita, minha tufajjaru anharul jannah. Daripada syurga Firdaus ini, sangat cantik syurga ini. Nabi beritahu, daripada syurga itu mengalirlah sungai-sungai masuk ke dalam syurga-syurga yang lain. Sebab tu tadi saya kata dia daripada atas, atas ke bawah. Bawah ke atas. Bila syurga Firdaus di atas, yang mana atasnya ada arasy Allah, singgahsana Allah ada di atas syurga Firdaus ini. Daripada syurga Firdaus itu mengalirlah sungai-sungai ke dalam syurga-syurga yang lain, masuk ke tingkatan-tingkatan yang lain. Maknanya dia menjadi switch ataupun kita panggil sebagai main yang mengalirkan syurga, sungai-sungai dalam syurga ini masuk ke dalam syurga-syurga yang lain. Jadi keadaannya sangat indah. Maka sebab tu Nabi kata apa? Jika kalian ingin mohon syurga daripada Allah, mohonlah syurga Firdaus. Kerana itu adalah syurga yang paling tinggi, paling terbaik. Kerana apa? Ia paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tadi? Nabi kata syurga ini atas itu adalah arasy Allah. Okey, arasy Allah ni bawahnya syurga Firdaus. Paling dekat. Sebab itu tadi dalam kitab kita ini Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang memiliki singgah sana itu tadi, Allah berikan kepada dia dengan ruang membuka pintu syurga. Kerana apa? Singgah sana tu memang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan mereka yang memiliki hati yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga Firdaus. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke tak kisah masuk mana-mana syurga, yang penting masuk syurga. Macam mana? Tak kisahlah Ustazah, yang penting Jannatul Naim. Itu dah macam Masjid An-Naim lah ya. Apa dia? Yes, aim for the best. Okay? Kita selalu nak yang terbaik. Sebab apa? Dalam hidup, kita selalu nakkan yang terbaik kan? Nak pakai baju-baju yang terbaik, nak suami-suami yang terbaik. Kan nak suami kecil-kecil. Tak kisahlah yang berkahwin begitu. Tak kan? Mesti nak yang terbaik tak? Nak isteri-isteri yang solehah, yang bagus, yang baik. Macam tu. Semua nak top lah kita ni. Kan nak masak-masak yang terbaik, semua nak terbaik. Tapi kalau buat syurga, tak apalah, yang penting masuk syurga. Janganlah macam gitu, ya Allah. Syurga ni kekal tau. Kita masuk tak keluar ni syurga ni. Habis nak gitu-gitu, ya nanti menyesal. Menyesal tu maksud apa? Kenapa lah dulu tak beramal soleh? Sebab nanti dekat syurga kita akan lihat orang yang ke atas. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis yang sahih. Ada orang di kalangan kalian yang akan melihat, mendongakkan kepala kalian melihat orang yang di atas. Cantik sangat orang yang berada di atas tu. Maksudnya dia berada pada tempat syurga yang paling cantik. Setiap kita akan melihat tingkatan-tingkatan yang ada di atas. Dan kita akan kata, kalau dulu aku tahu aku boleh dapat tempat ni, aku akan jadi orang yang sabar. Itu antaranya. Aku akan jadi orang yang sabar. Walaupun digunting-gunting kulit aku ni, aku akan sabar. Kerana apa? Ganjaran orang yang sabar Allah letakkan di syurga yang paling tinggi. Sehingga ia menjadi kecemburuan penghuni syurga yang berada di bawah. Cemburu ni bukan cemburu sebab nak hilangkan nikmat ya, tapi macam kenapa dulu aku tak beramal macam orang tu beramal. Begitu keadaan dia. Tapi dah tak ada ni lah kan. Kita kata dah tak ada ruang lagi untuk beramal. Maka sebab tu bila kita ni nak mendapatkan sesuatu, kita dapatkan yang terbaik. Lebih-lebih lagi tentang akhirat kita. Jadi kalau kita solat jangan touch and go. Kan? Kalau kita zikir bukan touch and go.
Kalau kita baca Quran pun bukan macam tak syenggoh. Macam dah alhamdulillah kata. Macam itu kan. Bukan begitu keadaannya. Semuanya perlu dilakukan dengan keadaan yang sangat terbaik. Kerana kita nak aim ataupun kita nak mencapai yang terbaik dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi sebab tu Nabi kata, kalau kalian nak mohon syurga yang terbaik itu tadi. Syurga Firdaus. Okey, baik, seterusnya. Allah lantas menghujani hati hamba dengan guyuran firman-Nya, iaitu hati yang tadi mencintai Allah, mengenal Allah, mengesahkan Allah, sehingga wujudlah singgasana dalam hatinya yang ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi dan dekat dengan pintu syurga. Orang ini, hati itu akan terus-terusan dihujani dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat lebat. Maknanya hatinya hidup, ya. Bila hati kita ini dipenuhi dengan firman Allah, kalau dia gunakan perkataan hujan, hujan ni biasanya untuk menghidupkan apa yang mati. Satu yang kering, kemudian hujan, dia akan tumbuh. Maknanya dia akan, lepas hujan tu kita nampak dia basah kan? So kita akan nampak, oh inilah jiwanya basah, jiwanya tak mati. Orang yang begini jiwanya terlampau dekat dengan Al-Quranul Karim, sentiasa dihujani dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang akan menyebabkan tumbuhlah pelbagai tumbuhan. Kalau hujan mesti ada tumbuh-tumbuhan ke tak ada? Pokok kalau siram berbuah. Okey, hati kita pun begitu. Hati kita, kalau kita hidupkan dengan zikrullah, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan hidup. Bila hidup akan tumbuh pelbagai macam buah-buahan. Nak makan apa dalam hati tu? Dalam hati, durian. Tajamnya. Bolehlah, boleh. Saya tak nafikan. Boleh. Sekali je minta durian terus. Kejut degil. Spontannya. Musim durian lagi ke tak? Mahal ya? Alamak. Kak Somnya betul lah. Okey lah, boleh durian. Ya, ada orang allergic durian. Kak Nur ada Kak Nur? Tak ada. Tak nampak Kak Nur? Ada. Mana? Oh, Kak Nur. Kak Nur dengar durian. Member suka durian pula. Tapi yang penting kita kata, hati kita ni kalau hidup, dia akan ada banyak keindahan. Kita anggap ia seperti taman. Kan dalam hati ada taman. Dalam hati ada taman. Ada banyak keindahan pada hati tersebut. Keindahannya apa? Di sini diterangkan kepada kita. Bunga yang harum pun mereka dan pepohonan berbuah melimpah. Iaitu berupa ketaatan. Maknanya bila kita kata buah ataupun tumbuh-tumbuhan, ini kita panggil sebagai hasilnya. Bila hati kita hidup, hati kita ini sihat, kita akan ada rasa nak beribadah kepada Allah. Ini kita panggil sebagai buahnya, hasilnya. Tapi kalau hati kita mati, hati kita kotor, kita tak ada rasa nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka buah yang ranum, yang harum ataupun bunga-bungaan yang menghiasi pada hati kita itu, kita panggil ia sebagai amal ibadah kita. Yang tumbuh dalam jiwa kita itu tadi, yang sentiasa hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata tahlil berbentuk pengagungan. Tahlil ni apa? La ilaha illallah. Tasbih pujian. Tasbih apa? Subhanallah. Tahmid rasa syukur maksudnya? Alhamdulillah. Takdis penyucian. Subhanal Malikil Quddus. Okey, itu kita panggil sebagai takdis. Jadi bermakna bukan sahaja hati orang ini ialah hati yang nak sentiasa beribadah kepada Allah, tetapi hatinya hidup, dengan kata lainnya, hatinya hidup dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala melalui tahlil, iaitu la ilaha illallah, melalui tasbihnya, subhanallah, melalui takbirnya kan, Allahu Akbar, melalui tahmid itu tadi, alhamdulillah, dan juga takdis. Subhanal Malikil Quddus. Dan apa jua bentuk zikir yang telah disyariatkan dalam agama kita akan sentiasa menghiasi jiwa orang yang tadi telah memiliki singgah sana yang penuh dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata di tengah-tengah taman tersebut berdiri sebatang pohon makrifat. Makrifat maksudnya
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya di sini. Pohon ini menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Rabbnya. Pohon makrifat iaitu yang dah kita kenali Allah Subhanahu wa taala yang hidup dalam hati kita tu tadi kan, buahnya akan terus menerus tumbuh. Kalau kita kata pokok, dia akan mati. Tetapi kalau pohon makrifat yang ada dalam hati kita, dia takkan mati. Okey, dia akan terus menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Pada pohon itu sudah ada cinta kepada Allah. Orang yang hatinya baik, hatinya sentiasa nak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ada rasa nak menzalimi orang lain, itu tadi hatinya suci kan? Bila hatinya suci, hatinya penuh dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang dia buat, dia akan buat kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Allah ni sangat penting ya muslimah. Ini matlamat kehidupan kita yang akan menjadi panduan untuk setiap langkah yang kita buat. Kenapa kita buat satu perkara? Dia akan balik pada cinta Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Okey? Kenapa kita pergi belajar? Kerana Allah kan? Kenapa kerana Allah? Kerana saya cinta pada Allah. Dia begitu keadaannya. Tapi kalau tak ada cinta Allah itu, kita akan belajar kerana tujuan-tujuan yang lain. Contoh yang lain, kenapa kita ni mendidik anak kita? Bukan sebab kita kata, oh supaya dia ni jadi orang yang boleh membanggakan nama saya. Tu kan keadaan. Ni zuriat keturunan lah. Biar nanti siapa ni? Anak Sakinah Sabtu. Macam gitu keadaannya. Kita nak begitu. Kalau begitu salah niatnya. Hati-hati ya. Kita didik anak itu supaya dia jadi hamba yang mencintai Allah. Kita nak begitu. Didik anak ini jadi anak yang saleh supaya dia kenal Allah. Dia jadi hamba yang taat pada Allah. Tujuannya sedemikian. Baru cantik. Sebab tu kalau ada apa-apa ujian tentang anak ni, kalau balik pada Allah, insya-Allah jiwa kita akan lebih tenang. Kita akan lebih terbuka ni semua ujian. Sebab anak-anak ni ujian ya, kena ingat. Suami juga ujian begitu. Kita kalau ada apa-apa masalah dengan suami kita, kita fikir balik. Kenapa dulu saya kahwin dengan dia? Semua senyap. Tengah hashtag throwback Kenapa aku? Oh sebab suami aku handsome. Kalau tak handsome tak adanya aku nak kat dia. Gitu. Terfikir balik kan. Sekarang terfikir balik kan. Yelah dulu tak belajar kan. Jadi macam banyak tujuan-tujuan keduniaannya. Tapi sekarang dah belajar kan, kita perbaiki. Niat ni dia sentiasa diperbaiki. Ya, niat boleh berubah. Sebab tu kita kena perbaiki, tajdid niat kita, perbaharui niat kita setiap hari. Mungkin dulu kita kahwin dengan suami kita sebab dia handsome. Kan? Sebab handsome Suazah. Tengok dulu tak boleh tidur. Gitu kan. Sebab itulah dia minang terus saya terima. Gitu keadaannya. Jadi lena tidurnya begitu keadaannya. Sekarang kita dah belajar. Alhamdulillah. Kita belajar, oh tahu niatnya kerana Allah. Jadi kita tetap, saya nikahi dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita nampak apa-apa kekurangan, kita boleh terima kan? Alhamdulillah. Kekurangan sebab tak perfect. Kita semua tak sempurna. Ada banyak kekurangan. Tapi kalau kita bernikah tu tadi bukan kerana Allah, kita cuma nak lihat kerana ketampanannya. Nanti kalau hilang ketampanannya, kita dah tak ada dah. Dah macam dah hilang dah. Tak ada apa dah. Kan macam, dah tak handsome pula, serabai lah pula kahwin dengan aku. Perut jangan main kakak. Kakak pun kak, perut bonceng. Perut pula dia main, sensitif kak, jangan kak. Kakak masak sedap sangat. Tu suami makan banyak tu. Tu yang jadi selera tu. Tak menambah-nambah makan tu kak. Salah juga kak. Lain kali tak payah masak. Jangan bagi dia makan. Biar kekal kehansaman dia tu. Tak baiklah. Saya gurau je ya. Yelah kita letak pada satu logik akal ya. Niat ini dia berubah. Okay. dah belakang tabir. Suka pula. Niat ini dia akan berubah. Kan? Tapi kalau kita memang niatkan ia kerana Allah, ya Allah, kita dapat terima. Perut je boroi ke? Dia dah gemuk ke? Apa kan? Kita tetap alhamdulillah, indah ciptaan Allah. Begitu keadaannya. Dapat terima dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah lah. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu tadi.
Jadi situasi-situasi niat ini dia sangat penting. Kalau bernikah kerana Allah, insya-Allah apapun lah kita buat, bukan sekat nikah je ya. Cakap pasal nikah hidup ya korang ni. Tapi kita kata apa pun yang kita buat, kalau niatnya kerana Allah, insya-Allah. Pohon tu, kan pohon yang dah kita bina tadi, yang tentang mengenal Allah, mengesahkan Allah, dia akan terus membuahkan buah yang sangat ranum, bunga-bunga yang sangat indah pada pandangan kita. Walaupun tak nampak. Tadi saya tanyakan, ada ke tak nampak ke tak? Tak nampak kan? Dia tak nampak. Tapi kita dapat rasa perkara itu. Dan dekat sini, taubat untuknya, taubat untuk Allah Subhanahu Wa Taala bermakna jika ada perkara-perkara yang dia rasa tak berapa elok tadi kan, dia akan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada perkara dosa yang kita buat, ada perkara maksiat yang kita buat, kita akan terus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut terhadap Allah, gembira kerana Allah dan bahagia kita berada pada dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Disiraminya pohon tersebut dengan air yang banyak berupa perenungan. Jadi air tadi, okay, kita siram pokok yang dah tumbuh dalam hati kita ni kan, yang ada pada singgasana tu, yang telah menghiasi singgasana tersebut dengan air yang begitu banyak. Air ini apa? Ia adalah renungan, kefahaman, makna dan pengamalan kita terhadap Al-Quranul Karim. Hati kita dari tumbuh, sihat, dia jadi hati yang segar, bugar, penuh dengan bunga-bungaan dan buah-buahan itu tadi kerana kita membaca Al-Quranul Karim. Hati kita dihujani dengan ayat-ayat Allah, sebab tu hati kita hidup. Kemudian, bagaimana kita nak terus-terusan menyirami hati tersebut? Dengan merenungkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca. Maknanya bukan setakat baca. Kalau kita nak hati kita ini ada bunga yang tak mati, terusan membaca itu penting, tetapi jangan lupa renungan pada apa yang kita baca. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca tu, renungannya apa? Apakah faedah, apakah pengajaran yang kita dapat? Akhirnya kita dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim tersebut. Jadi di sini kata, serta dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan maksudnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan buat perkara syirik ya. Banyak kali saya pesan ya, benda-benda syirik ni tinggalkan. Jangan sikit-sikit pun tak ada. Jangan letak dalam hati. Baik, perumpamaan pohon yang demikian yang disebutkan tadi, yang kita bincangkan pokok ini, ia seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah An-Nur ayat yang ke-35. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Pohon yang diberkahi. Bagaimana pohon yang diberkahi itu? Iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Maknanya cantik pohon tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rangkumkan keindahan pohon itu dalam Al-Quranul Karim. Apa pun yang pentingnya muslimah, dalam hati kita ini sentiasa letakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seboleh mana hati ini dijaga agar kita memiliki mahmumul qalb itu tadi. Ada 6 tadi kan? Pertama apa? At-taqiyun naqiyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. 6. Tidak ada ketakwaan, jiwanya bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dendam dan tidak ada dengki. Pastikan ini adalah hati yang kita miliki dalam diri kita. Barulah kita ada singgah sana itu tadi. Namun yang paling penting, jangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik daripada apa jua sudut pun. Sebab itu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami, janganlah engkau selewengkan hati kami selepas kami ini diberikan hidayah. Tadi saya kata kita semua di sini adalah hati orang yang beriman. Hati kita asalnya ialah hati yang suci, murni, bersih dan sihat.
Kerana begitulah hati orang yang beriman. Kerana apa? Kita ada keimanan dalam hati tersebut. Ada ketakwaan, ada hidayah. Kita minta pada Allah dalam surah Ali Imran ayat 8 itu tadi, ya Allah, jangan engkau tarik hidayah itu. Jangan palingkan, jangan tanggalkan hidayah itu daripada hati kita. Wahab lana min ladunka rahmah, maka berikanlah kepada kami daripada sisimu dengan rahmatmu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah satu anugerah yang sangat indah bagi diri orang yang beriman kepada Dia. Hidup kita takkan tenteram jika sekiranya kita hilang rahmat Allah. Maka sebab itu setiap hari bila kita doa pada Allah, minta pertama keampunan Allah, kedua rahmat Allah. Rahmat Allah jangan tinggalkan. Minta, ya Allah, rahmati saya, rahmati saya, rahmati saya. Minta sebanyak-banyaknya dalam setiap solat kita, selepas solat minta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan kita. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ialah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kita yakin bila kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah itu akan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita minta sikit tapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Sebagai bukti Allah itu adalah Al-Wahhab yang Maha memberi dengan pemberian yang begitu pemurah, begitu banyak sekali kepada hamba-Nya. Jangan tinggalkan doa. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Dalam apa jua keadaan, sentiasa angkat tangan kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa sahaja yang baik-baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.